kasihi, yang dimuliakan kepada para asatiza, tuan-tuan guru, ya, dan juga dimuliakan semua barisan kepimpinan sahabat pencinta Al-Quran, begitu juga moderator kita iaitu Haji Zainun, serta muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Alhamdulillah kita dapat sama-sama bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, marilah kita bersama-sama memperbanyakkan munajat dan berdoa pada Allah Subhanahu Taala, khususnya bagi saudara-saudara kita yang berada di Palestin, ya, di Gaza khususnya, yang mereka sekarang berada dalam ujian dan juga ya keadaan yang sangat-sangat ya getir, juga sangat-sangat ya menyedihkan, ya, sebagaimana berlakunya pada mereka kepungan daripada orang-orang Zionis, Yahudi Zionis. Begitu juga mereka menyekat bekalan elektrik, bekalan air, bekalan makanan, dan mereka mengebom hatta bukan hanya ya tanah Palestin di Gaza, tetapi mereka mengebom sehingga yang terbaru hospital, menyebabkan melebihi daripada 500 orang kaum muslimin yang dalam keadaan kesakitan, dalam keadaan perlukan bantuan itulah perubatan, mereka semua telah syahid di jalan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dan apabila golongan Zionis Israel ini memerintahkan kaum muslimin untuk berpindah daripada utara ke bahagian selatan, mereka dalam jumlah yang cukup ramai, jutaan manusia, mereka berpindah ke bahagian selatan daripada Gaza, tetapi akhirnya mereka mengebom di bahagian selatan pula, sehingga menyebabkan ramai kaum muslimin yang telah pun syahid di jalan Allah Ta'ala. Lalu kezaliman ini kita doakan semoga Allah Ta'ala memberikan balasan yang setimpalnya kepada golongan Yahudi Zionis dan memberi kemenangan, keselamatan, kebaikan bagi saudara-saudara kita di Palestin. Mudah-mudahan mereka yang telah pergi mendapat rahmat dan menjadi syuhada. Begitu juga mereka yang masih ada, semoga terus sabar, dikurniakan kesabaran, pertolongan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka kita juga sebagai umat Islam terus memberikan sokongan, berdoa pada Allah, bermunajat pada Allah, semoga Allah Taala menghancurkan kesatuan, ketenteraan musuh-musuh Allah, iaitulah daripada Zionis Israel itu, dan mudah-mudahan Yahudi yang mudah-mudahan mereka itu diberikan balasan atas kejahatan dan kefasadan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bersama kaum muslimin, dan kita yakin Allah Taala pastinya akan memberikan pertolongan pada hamba-hambanya, insya-Allah. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Taala, begitulah juga bila kita sebut tentang Masjidil Aqsa. Salah satu daripada masjid yang dimuliakan dalam Islam, masjid kita adalah Masjid Al-Aqsa. Kata Nabi kata, la tushaddur rihal illa ila thalathata masajid. Tidak perlulah kamu bersusah payah melakukan perjalanan kecuali kalau kamu nak pergi 3 masjid ini, iaitulah Masjidin Nabawi, Masjid Hada, masjidku ini iaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, Masjid Haram iaitulah di Mekah, begitu juga Masjid Al-Aqsa iaitulah di Baitul Maqdis. Dan kemuliaan masjid ini adalah apabila beribadah di dalamnya, pahala yang diberikan Allah pada hamba-hambanya berbeza dengan tempat-tempat yang lain. Itu menandakan kemuliaannya. Seperti Masjidil Haram, Nabi kata solat di dalamnya mendapat 100,000 kali lipat hasanah fi masiwah, seperti mana solat di tempat yang lain. Maknanya satu solat dalam Masjid Haram sama seperti 100,000 kali solat di tempat lain. Begitulah juga satu kali solat dalam Masjid Nabawi bersamaan dengan 1,000 kali solat di tempat yang lain. Dan satu kali solat di Masjid Al-Aqsa bersamaan dengan 500 kali lipat solat di tempat yang lain. Artinya ada kemuliaan masjid, keistimewaan. Ya, mudah-mudahan Allah kurniakan kita rezeki untuk dapat beribadah di ketiga-tiga masjid ini, dan khususnya mudah-mudahan bagaimana orang-orang Palestin, saudara kita mempertahankan Masjid Al-Aqsa, mempertahankan maruah umat Islam, kita juga turut sama berjuang dengan cara yang kita mampu, memberikan sumbangan, bermunajat pada Allah, berdoa pada Allah, mohon keampunan pada Allah, dan terus berusaha
ya, untuk menyampaikan agama, ya, menjaga agama Islam ini, menjaga kesatuan umat Islam, ya, serta mudah-mudahan kita semua menjadi di kalangan hamba yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah dan dimakbulkan doa-doanya oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Baik, jadi para jemaah sekalian, pada pagi ini kita akan bicarakan tentang Asmaul Husna, iaitulah Al-Ghafur. Jadi Al-Ghafur ini membawa maksud Allah yang Maha Pengampun. Jadi kenapa kita kena bincang Asmaul Husna? Baik, sikit yang saya kongsikan dalam hadis Nabi SAW. Dalam satu hadis baginda, ya, baginda pernah menyatakan, ya, Rasulullah SAW pernah membicarakan tentang Asmaul Husna. Jadi Nabi SAW menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memiliki, iaitulah 99 isman, nama-nama. Maka Nabi kata, minta maaf sekalian, man asaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 99 nama, dan siapa yang ahsaha, iaitu siapa yang menghitung, berbau maksud siapa yang bacanya, siapa yang menghafalnya, siapa yang memahami dan beramal dengannya, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Nak masuk syurga Allah Ta'ala, Allah bagi jalan untuk dipermudahkan, iaitu dengan cara kita belajar Asmaul Husna. Itu salah satu jalan yang bawa kita pergi syurga Allah Ta'ala. Jadi maknanya besarnya nilai pelajari Asmaul Husna, apatah lagi mengamalkannya. Baik, jadi begitulah juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan dalam Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun berfirman ba'da a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bagaimana Allah menyatakan bahawa dia memiliki nama-namanya yang mulia. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha, ila akhir ayat. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan Allah Subhanahu Taala itu memiliki nama-namanya yang mulia. Berapa? 99 nama. Fad'uuhu biha, maka Allah Ta'ala beritahu bahawa maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Jadi dengan kita menyebut nama Allah SWT ketika doa-doa kita, maka ia adalah sesuatu yang baik, bahkan diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Kita sebut nama Allah Ta'ala pada saat kita berdoa. Ya Ghafur, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fattah, Ya Alim. Jadi kita doa dengan nama Allah SWT, maka insya-Allah Allah, mudah-mudahan Allah memustajabkan doa itu, dan Allah SWT juga memberi hasanah pada kita kerana mengikuti perintah Allah, iaitu Allah yang menyuruh kita untuk berdoa dengan nama-namanya yang mulia. Baik, jadi muslim-muslimat dirahmati Allah Ta'ala. Pertamanya kita sebut tentang Al-Ghafur. Apa artinya Allah Ta'ala yang Maha Pengampun? Baik, iaitu kata berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Seperti contohnya Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, yakni pada surah Az-Zumar ayat ke-53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, hai hamba-hambaku, wahai hamba-hamba, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan Nabi membacakan ayat Quran ini, bahawa Allah Ta'ala telah berfirman terhadap hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi Allah Ta'ala beritahu, siapa di kalangan hamba-Ku yang telah melakukan kesilapan, melakukan dosa, melakukan perbuatan yang mungkar, melakukan perbuatan yang salah, maka kata Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Masya Allah.
Ayat ni adalah ayat yang cukup powerful, ayat yang mengajak untuk manusia kembali kepada Allah Ta'ala, iaitu bertaubat kepada Allah, iaitu memohon keampunan pada Allah. Kerana Allah ini sangat kasih pada hamba-Nya. Jika seorang ibu bagaimana mengasihi anaknya, sangat teringat anak ni kan. Kalau ibu-ibu ni waktu sekarang mesti teringat anak kan, anak ni makan apa, kalau ibulah anak ni tengah buat apa kan. Jadi selalu teringat, kerana kasihnya ibu dengan anak tu disebabkan Allah Subhanahu Taala meminjamkan pada ibu itu, itulah rahim. Rahim itu tempat mengandungnya anak kan. Tapi Allah meminjamkan, kata Nabi SAW dalam hadis, itulah sifat yang agung, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Berarti seorang ibu tu sangat kasih dengan anak ni kerana Allah pinjamkan kasih sayang. Ar-Rahim, Allah pinjamkan rahim itu kepada para ibu, maka anak itu sangat dikasihi oleh seorang ibu. Tetapi Ar-Rahim yang maha penyayang itu adalah Allah Ta'ala. Berarti kata Nabi SAW, seorang ibu mengasihi anaknya, tetapi Allah lebih mengasihinya. Maksudnya apa? Seorang hamba tu kalaulah kata ibu tu sangat sayang pada anak dia, tapi sebenarnya kasih Allah Ta'ala pada seorang hamba tu melebihi kasih ibu kepada anaknya. Subhanallah. Jadi antaranya adalah ayat ini, sebagaimana Allah beritahu kepada kita yang pernah melakukan kesilapan, pernah melakukan dosa, pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang silap dalam kehidupan kita. Hanya kita dan Allah yang tahu. Lalu Allah Ta'ala beritahu apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa dengan kehidupan kamu. Jangan berputus asa dengan keadaan kamu. Kadang-kadang ada orang dia kata, saya ni habislah, takkan masuk syurga punya, dia kata. Sebab apa? Dulu banyak buat dosa. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Kita, Allah Ta'ala beritahu, jangan putus asa dengan Allah Ta'ala. Berarti, selagi masih hidup, masih ada peluang untuk masuk dalam syurga Allah. Dengan cara apa? Bertaubat pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengampunkan dosa-dosa semuanya, seluruhnya. Allah boleh mengampunkan seluruh dosa-dosa hamba-hambanya kalau hamba-hambanya mohon keampunan padanya. Subhanallah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi para jemaah sekalian dirahmati muliakan Allah Ta'ala. Oleh sebab itu para mufassirin menyatakan Allah yang maha pengampun iaitu Allah yang sentiasa memaafkan hamba-hambanya. Dan juga Allah Subhanahu Taala sedia mengampunkan kesilapan dan juga dosa hamba. Allahu Akbar. Sebab tu jangan ada orang kata dia ni tak layak dan masuk surga Allah Ta'ala pasal banyak dosa-dosa dia dulu, kerana Allah Subhanahu Taala nak ampunkan dia. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis, Nabi beritahu dalam hadis ni tentang syurga Allah. Qala Rasulullah SAW, innal jannata mi'ata darajah. Sesungguhnya syurga itu ada 100 tingkat. A'addahallahu lil mujahidin fi sabilih. Allah Ta'ala jadikan untuk orang-orang yang berjuang pada jalan dia. Kemudian Nabi SAW beritahu, fa'iza sa'altumullah fas'aluhu al-firdaus. Apabila kamu mohon pada Allah, maka mintalah Allah syurga al-firdaus. Kenapa Nabi suruh kita minta syurga firdaus? Pertama, sebab Nabi tak nak kita putus asa dengan Allah. Kadang-kadang ada orang, layak, boleh ke masuk firdaus ni? Kan Rasul masuk, sahabat masuk. Kang penuh kan? Tak muat nak masuk, dia kata. Jangan risau. Sebab apa? Dalam Quran Allah Ta'ala beritahu syurga ini luasnya, arduha ka'ardus samawati wal ard. Luasnya seperti seluruh langit dan juga bumi. Allahu Akbar. Luas sungguh. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi nak suruh kita jangan putus asa dengan Allah. Walau macam mana pun kita tetap, jika masih hidup, kita tetap diberikan peluang untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Iaitulah dengan kita sentiasa perbaiki diri kita, sentiasa banyak memohon keampunan pada Allah Subhanahu Ta'ala. Lalu Nabi menyatakan, kerana apa Nabi suruh kita minta? Bila doa, mintalah syurga firdaus daripada Allah. Kerana syurga itu awsatul jannah, syurga yang paling utama.
wa a'lal jannah, syurga yang paling tinggi. Warahu fawqahu arsyur rahman, atas syurga Firdaus itu arasy Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Wa minhu tafajjaru anharul jannah. Daripada disebutkan daripada syurga itu mengalirlah punca sungai-sungai, yang mana mengalir pada syurga yang lain-lain. Jadi ini memberitahu kepada kita isyarat bahawa Nabi SAW juga tidak mahu kita berputus asa dengan Allah. Ya, Allah Ta'ala juga tidak mahu kita berputus asa dengan rahmat Allah. Berarti walau siapa pun orang tu, oh yang ni syurga, ustaz ni masuk syurga, tak tentu juga. Kalau ustaz berceramah tapi tak beramal, ya sama juga kan. Jadi kita ni semua Allah Ta'ala sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat, nak masuk syurga. Jadi orang yang dikasihi oleh Allah mestilah beriman dan beramal soleh. Jadi sebab itulah, ya, subhanallah, walau siapa pun kita, ya, Allah Ta'ala boleh pilih kita jadi ahli syurga kalau kita bersungguh-sungguh memperbaiki diri kita, memohon keampunan kepada Allah Ta'ala, ya, dan bersungguh-sungguh berkehendak untuk mendapat rahmat Allah Ta'ala dan syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah, ya, disebut Al-Ghafur tadi, Allah Ta'ala yang Maha Pengampun, dan Allah sedia mengampunkan dosa hamba-Nya. Ya, dan Al-Ghafur ini datang dari kalimah ghafara, iaitu menutup. Ya. Ghafara ini maksudnya menutupi kesalahan. Jadi Allah boleh tutup kesalahan kita. Ya, sebab tu kita minta istighfar, kita minta keampunan pada Allah. Ya, ghafara, kita minta keampunan dan kita minta Allah menutupi segala kesilapan dan dosa kita. Kerana kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Ya, setiap anak Adam tidak terlepas daripada silap. Ya, kita semua tak terlepas dari silap. Tetapi yang paling disukai oleh Allah adalah orang yang buat kesilapan lalu bersegera mohon keampunan pada Allah. Cepat dia minta ampun pada Allah. Ya, juga pada manusia, ya, kalau dia silap dengan manusia, cepat dia minta maaf dengan manusia tu. Jadi itulah antara sifat mulia yang Allah Ta'ala puji untuk hamba-hambanya, Allah Ta'ala kasihi untuk hamba-hambanya. Ya, dan disebutkan juga Al-Ghafur, iaitu Allah Ta'ala juga menutup kesalahan dan juga dosa hamba-hambanya kerana rahmat serta kemurahannya. Jadi oleh hal yang demikian, para penonton dirahmati yang muliakan Allah Ta'ala, kata mufassirin juga, iaitulah keampunan Allah Ta'ala tidak ada batas. Ya, seperti dan disebut dalam Imam Tabari rahimahullah Ta'ala, Allah tidak ada batas keampunannya. Artinya, betapa besarnya dosa seseorang itu. Ya, betapa banyaknya kesilapan orang itu. Betapa lamanya orang itu melakukan dosa itu. Kalau orang itu kembali memohon keampunan, kembali memohon, iaitulah taubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Kerana keampunan Allah Ta'ala itu tidak bertepi, sehingga mana-mana hamba-Nya yang kembali kepadanya, dia akan berikan keampunan pada mereka. Subhanallah. Inilah juga yang seperti yang diceritakan baginda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis, bagaimana ada seorang lelaki yang pernah membunuh seramai 99 orang. Bukan sikit tu. Kalau kita bunuh 99 nyamuk pun dah banyak dah, kan? Apatah lagi, ya, membunuh manusia, bukan bunuh haiwan, bunuh manusia. Berarti kesalahan ini kesalahan yang besar. Ya, dan ketika itu dia telah bertaubat, dia nak kembali pada Allah Ta'ala, dia telah insaf perbuatannya. Lalu dia jumpa dengan seorang lelaki, ya, yang mana dia tanya pada lelaki ini, yang dia sangkakan lelaki ini seorang yang berilmu, ya, tapi hakikatnya tidak. Bila ditanya, saya telah bunuh 99 orang, saya nak bertaubat, adakah Allah akan ampunkan saya? Lalu lelaki ni kata, confirm lah kau ni tak boleh diampunkan. Bunuh seorang pun dah besar dah dosa, apatah lagi 99 orang. Jadi akhirnya apa dia buat? Dia bunuhnya orang tu, jadi 100 orang. Jadi sebab itulah, ya, akhirnya pada bunuh orang tu dia jadi insaf balik. Allah, menyesal aku bunuh orang. Jadi dia jumpa seorang yang alim, seorang yang berilmu. Tapi bila ditanyakan dia nak kembali pada Allah, nak bertaubat pada Allah, adakah Allah akan ampuninya? Maka lelaki ni pun kata, walau sebesar mana pun dosa kamu, ya, hatta seluas lautan, ya, atau sebesar mana pun, Allah Ta'ala kalau kamu bertaubat, Allah akan ampunkan dosa kamu.
Tapi dengan syarat kamu mesti tinggalkan kampung halaman kamu. Kenapa kena tinggalkan kampung halaman? Sebab kampung halaman kamu tu banyak orang-orang yang jahat. Jadi kamu akan nanti mengulangi balik perbuatan kamu tu. Lalu akhirnya dia pun bersiap-siap, ya, dan telah pun keluar daripada kampung dia untuk pergi ke kampung halaman yang baru supaya dia dapat meninggalkan perbuatan buruk dia. Di pertengahan jalan akhirnya dia pun wafat, mati dia. Bila mati dia maka berebutlah malaikat azab dan malaikat rahmah. Tapi akhirnya apabila Allah mengutuskan malaikat untuk memberikan keputusan ketika itu, maka diputuskan bahawa dia akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Dia diampuni oleh Allah, dia akhirnya masuk ke dalam malaikat, maknanya apa? Dia diambil oleh malaikat rahmah, dan diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam syurga. Kenapa? Walaupun belum sampai lagi ke dalam negara ataupun di dalam kampung yang baru, tetapi dia sedang berusaha, sedang dalam perjalanan untuk bertaubat pada Allah. Macam tu pun Allah ampunkan dosa dia. Subhanallah. Jadi sebab itulah kita tidak boleh lekang dalam kehidupan kita melainkan perbanyakkan beristighfar, mohon ampun pada Allah. Kita perbanyakkan mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi sebab tu di dalam perbahasan Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala juga, bagaimana Al-Ghafur disebutkan ada perbezaan dia dengan Al-Ghaffar. Dan nama Allah adanya Al-Ghafur, ada juga Al-Ghaffar. Tapi kali ini kita bicarakan Al-Ghafur. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti tadi, keampunan Allah ini begitu luas sehingga Allah Ta'ala ada nama Al-Ghafur yang membawa maksud, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yaghfiru dhunub al-azim, iaitu Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang besar. Dosa yang besar pun Allah boleh hapuskan, Allah Ta'ala boleh tutup, Allah boleh ampunkan. Manakala Al-Ghaffar, iaitulah kata Imam Ghazali, bezanya adalah yaghfiru dhunub al-kabir, al-kathir, yang mana kalaulah Al-Ghaffar, maksudnya Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa-dosa yang banyak. Jadi kedua-duanya adalah menunjukkan sifat keampunan Allah yang begitu hebat. Maka Allah Ta'ala nak ampunkan kita. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita perbanyakkan mohon keampunan pada Allah dan bersegera mohon ampun pada Allah. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan segeralah kamu memohon keampunan kepada Rabb kamu. Jadi Allah Ta'ala ni suruh kita segera beristighfar. Berarti perbanyakkan selalu dan bersegera mohon ampun pada Allah jika buat kesilapan. Jadi sebab itulah disebutkan baginda Nabi SAW juga memberikan contoh pada kita untuk menjadi orang yang banyak beristighfar. Dan Sayyidah Aisyah beritahu radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW selalu beristighfar sehingga seharian Nabi beristighfar sehingga 70 kali. Ada sebagai riwayat lain kata 100 kali. Berarti banyak istighfar Rasulullah SAW. Yang mana maksud istighfar tu, aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi muslimin dan muslimat dirahmati muliakan oleh Allah Ta'ala, memohon keampunan pada Allah adalah sesuatu yang mesti dalam kehidupan kita. Bukan hanya bila kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah Al-Ghafur, Allah akan hapuskan dosa kita dan insya-Allah kita akan mendapat itulah syurga Allah Ta'ala, insya-Allah, bila Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita dan Allah kurniakan hasanah bagi kita. Jadi sebab tu hidup ni kena banyak mohon ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan kita dari dosa. Dan apa kesannya apabila Allah mengampunkan kita? Ni ada kesannya, jemaah sekalian. Apabila kita yang berdosa, melakukan kesilapan, maka kalau kita minta ampun pada Allah, kita bersih dari dosa, Allah anugerahkan kita sesuatu yang berbeza, sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa. Seperti yang Allah ceritakan dalam surah Nuh ayat ke-10 hingga ayat ke-12.
Baik, apakah ayat ini? Kita bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12. Kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Allah SWT, dan sebutlah atau katakanlah, ya, aku mohon keampunan kepada Rabb aku, ya, innahu kana ghaffara, sesungguhnya dialah yang maha mengampun, ya, innahu kana ghaffara. Jadi Allah SWT menyatakan, sekatakanlah, iaitu sebutlah aku mohon ampun, iaitu kepada Allah SWT, kerana sesungguhnya dia yang maha mengampunkan. Baik, jadi maksudnya Allah Ta'ala suruh kita perbanyakkan mengucapkan istighfar. Allah suruh kita perbanyakkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Lalu Allah menyatakan, ya, dalam Al-Quran Karim, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kamu banyak memohon keampunan kepada Allah, kerana dia yang sedia mengampunkan kamu, dia sedia untuk mengampunkan kita. Jadi maksudnya apa? Allah Ta'ala ni sentiasa tunggu kita bila kita nak mohon ampun pada dia. Bila kita mohon ampun je pada Allah, maka Allah akan ampunkan kita. Dan apabila seorang hamba tu kerap kali memohon ampun pada Allah, membersihkan jiwa dan dirinya daripada dosa dan kesilapan, Allah akan beri dia sesuatu yang luar biasa. Baik, sebelum saya pergi kepada apakah perkara tersebut, kita lihat cerita ni. Ya? Apakah ayat Quran tersebut, kita lihat cerita ni. Cerita ni akan nanti balik pada ayat Quran ini. Ada seorang imam di kalangan tabi'in, nama dia Imam Hasan Al-Basri. Jadi Imam Hasan Al-Basri ni, dia satu hari didatangi oleh beberapa orang lelaki yang datang bertanya pada dia. Jadi anak-anak murid dia ada bersama dengan dia. Lalu tiba-tiba seorang tu datang tanya, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku telah pun, maknanya apa, dalam hidup aku ni telah pun aku berusaha untuk mendapatkan rezeki, tapi tak pernah-pernahnya aku senang. Akhirnya ada je kebocoran, maknanya bila dapat je rezeki, ke anak sakit ke, dapat rezeki rumah rosak ke, kenderaan rosak ke. Jadi apakah nasihat kamu? Okey, Masa Basri kata, ya, beristighfarlah kamu pada Allah. Jadi datang orang yang kedua, wahai Imam Hasan Basri, aku ni telah pun bercucuk tanam, kata apa, mengusahakan satu tanah, tetapi tempat aku ni tak hujan-hujan, kering dia, sampai yang aku tanam tu tak dapat nak tumbuh, pokok-pokok tak ada air. Maka Imam Hasan Basri ditanyakan, maka Imam Hasan Basri kata, beristighfarlah kamu kepada Allah. Sama juga jawapan dia. Dan orang ketiga datang, wahai Imam Hasan Al-Basri, aku ini telah pun bercucuk tanam, ya, telah pun berusaha, berniaga dan sebagainya, tapi aku ni tak kaya-kaya. Maknanya tak dapat, tak jadi orang senang pun. Ya, kerana banyak saja ujian-ujian, kan. Bila tanam pokok pun mati. Bila dalam keadaan berniaga jadi kata apa? Musibah. Maka akhirnya aku ni tak dapat nak jadi orang yang ada harta, ada kemudahan, ada kesenangan. Lalu kata Imam Hasan Basri, kamu beristighfarlah pada Allah. Dan datanglah orang yang terakhir, ya, Imam Hasan Basri, saya ni dah kahwin lama dah, tapi tak ada anak. Maka macam mana nak buat? Apakah nasihat kamu? Jadi akhirnya dia kata dia dah usaha dah. Jadi Imam Hasan Basri kata, kalau demikian, sudah pastilah kamu ucapkanlah istighfar pada Allah, insya-Allah. Jawapannya istighfar juga. Jadi ada 4 orang tanya tadi. Maka anak murid dia pun kemudian tanya pada Imam Hasan Basri, ya Imam Hasan Basri, kenapa bila datang orang bertanya kamu tentang soal rezeki, soal anak, soal harta, mengapa kamu suruh mereka istighfar? Ada orang datang sebab apa? Dia tak ada harta. Dia berniaga tapi tak ada keuntungan. Ada je musibah, ada je masalah yang berlaku sehingga menyebabkan hartanya habis. Begitulah juga ada pula orang yang
Dia nak bercucuk tanam tapi tak datang-datang hujan. Akhirnya tidak dapat bercucuk tanam atau pokoknya tidak tumbuh. Ya, begitulah juga ada lelaki yang dah berusaha tetapi tidak ada anak, tak ada zuriat lagi. Maka apa nasihat Imam Hasan Basri tadi? Mohon ampun pada Allah. Jadi anak murid tanya, kenapa? Sama je semua nasihat tu. Kenapa mohon ampun pada Allah? Itu kenapa kena istighfar? Perbanyakkan istighfar. Jadi Imam Hasan Basri pun beritahu, Allah Ta'ala dah khabarkan dah di dalam Al-Quran. Iaitulah dalam surah yang kita baca tadi. Surah Nuh ayat 10 sampai ayat yang ke-12 tadi. Jadi subhanallah, Allah Ta'ala berfirman seterusnya, yursilis samaa alaikum midrara. Apabila kamu banyak beristighfar, banyak minta ampun pada Allah, Allah Ta'ala akan menghantarkan yursilis sama, Allah Ta'ala akan mengirimkan dari langit itu hujan yang banyak. Berarti kata para ulama mufassirin, itu Allah Ta'ala akan datangkan yang disebutkan dengan rezeki Allah Ta'ala yang melimpah-limpah kepada seorang hamba Allah kalau dia bersih daripada dosa kerana dia banyak istighfar. Baik. Kemudian Allah berfirman, wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Surah Nuh ayat 10 hingga ayat 12 saja. Dan Allah Ta'ala akan melipat kali gandakan amwal, harta kamu, wa banin, dan anak-anak kamu. Ya, kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan setelah Allah melipat kali gandakan harta dan anak-anak disebabkan istighfar itu saja. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kamu iaitulah dengan syurga, dengan taman-taman dan juga sungai-sungai. Subhanallah. Jadi maksudnya pada jemaah sekalian, kunci keberkatan rezeki, kunci keluasan rezeki, kunci kepada kebahagiaan dunia akhirat terdapat pada keampunan Allah Ta'ala. Sebab itu bila kita lihat balik kata para ulama, iaitulah dosa-dosa kita ini ibarat payung. Payung, kalau kita dapat payung yang besar, payung yang tebal, yang besar, ketika hujan kita pun lalu bawah hujan dengan pakai payung tu. Jadi adakah kita akan basah? Jawapannya tidak. Mungkin kita basah sedikit saja. Dekat mana? Dekat kaki, dekat kasut kita akan basah sedikit. Jadi apa kata para ulama tamsilan ini? Hujan itu ibarat rezeki Allah Ta'ala kepada diri seorang hamba itu. Hakikatnya rezeki Allah pada dia banyak. Rezeki Allah Ta'ala pada dia besar dan banyak seperti hujan yang turun. Artinya yang lebat. Tetapi oleh kerana hamba ini memakai payung. Payung tu kata ulama adalah ibarat dosa-dosanya. Jadi dia ni orang yang buat dosa. Dia selalu buat dosa pada Allah Ta'ala. Apa sajalah dosanya. Mungkin dia kerap kali buat dosa yang maknanya apa, dengan percakapan dia, buat dosa dengan penglihatannya, buat dosa dengan pendengarannya, buat dosa dengan perbuatannya dan sebagainya. Jadi menyakiti orang lain, mencuri hak orang lain, ataupun mungkin melengah-lengahkan atau meninggalkan solat terus, ataupun tidak cakna tentang aurat, dan sebagainya. Maka dia duduk dalam dosa. Maka dosa itu ibarat payung tadi, kata para ulama. Kerana selagi mana dia duduk dalam keadaan berdosa kepada Allah Ta'ala, maka ia ibarat payung, dan payung itu buat apa? Menghalang hujan dari kena diri dia. Jadi dengan erti kata lain, analoginya iaitulah menghalang yang disebutkan dengan rezeki dari melimpah ke atas diri dia. Yang dia ada pada waktu itu hanyalah serpihan dia saja, hanyalah percikan hujan di lantai saja. Jadi maksudnya rezeki yang dia ada sekarang tu hanyalah itu saja. Sedangkan Allah nak bagi pada dia lebih banyak daripada apa yang dia sangkakan. Sebab itulah para jemaah sekalian,
Minta maaf saya sesema sikit Mas kan. Jadi begitulah yang mana disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran tentang subhanallah, betapa hebatnya nilai istighfar. Apabila seorang tu beristighfar pada Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan, maknanya dia telah pun tanggalkan. Maknanya kalau satu orang tu dia lalu kat hujan, dia letak dia payung tu, dia jalan, dia duduk bawah hujan, apa akan berlaku? So pasti dia akan basah. Dia akan basah lencun dengan hujan tu. Maksudnya kalau seorang tu banyak istighfar, banyak mohon ampun pada Allah, seperti Allah janjikan tadi, Allah akan limpahkan rezeki dia. Allah akan limpahkan kesihatan, limpahkan rezekinya yang luas. Allah akan limpahkan rahmatnya, Allah akan limpahkan ilmu yang barakah, Allah akan limpahkan keluarga yang bahagia, Allah akan limpahkan rezeki yang sangat-sangat luar biasa. Sebab itu subhanallah, antara sifat-sifat orang bertakwa adalah mereka selalu memohon ampun pada Allah. Dan sebab itu Allah beritahu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah? Artinya siapa yang takut pada Allah, selalu mohon ampun pada Allah, meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan yang Allah murka, maka dia ini jadi orang yang Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan bagi di jalan keluar. Kesusahan, ataupun kepayahan dalam hidup dia, Allah bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan dia rezeki pada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Subhanallah. Rupanya istighfar itu adalah kunci pembuka rezeki yang sangat besar di sisi Allah Ta'ala. Dan Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Kalau dia berikan kekayaan, banyaknya harta atau kebaikan pada seorang hamba tu, maka dia tidak akan kurang sedikit pun. Maka dia boleh beri sebanyak-banyaknya. Kalau seorang hamba itu menjadi orang yang selalu menjauhkan diri daripada dosa dan memohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Rupanya kunci pembuka rezeki yang pertama yang banyak adalah begitu juga anak-anak, semuanya adalah dengan kita banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Dari sebab tu kata para ulama, dengan itulah banyaklah kita istighfar. InsyaAllah Allah lapangkan rezeki kita, Allah pemudahkan urusan kita, Allah kurniakan kita zuriat yang soleh dan solehah, Allah kurniakan kita keluarga yang bahagia. Jadi ini disebutkan kelebihan yang Allah beri apabila seorang hamba itu suka untuk beristighfar. Jadi kita banyakkan istighfar. Sehari kalau boleh kita targetlah, sebab sekarang ni kita istighfar berapa kali sehari. Biasanya kita istighfar lepas solat kan, 5 waktu sehari semalam. Satu waktu kita istighfar berapa kali? 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kalau satu hari dah baru 15 kali kan. Jadi kita tambah lagi. Kita mulakan dengan daripada 15 tu kita tambah jadi 50 ke. Kemudian kita tambah jadi 100, jadi 100. Kita usahakan jadi banyak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita. Allah Ta'ala berikan kita kebaikan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi para jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, antara renungan-renungan atau perkara yang kita boleh lakukan dengan kita belajar Al-Ghafur ini. Pertamanya, iaitulah jadilah kita orang yang sentiasa memohon atau perbanyakkan memohon keampunan pada Allah. Kerana apa? Kita tidak terlepas dari silap. Nabi kata tadi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam tidak terlepas dari kesilapan. Mungkin silap perkataan, silap percakapan, silap pada perbuatan atau hati kita. Maka banyaklah kita beristighfar pada Allah. Dan bila Allah Ta'ala mengampunkan kita, Allah akan melapangkan rezeki kita. Allah Ta'ala akan memakbulkan doa kita. Sebab tu antara yang menjadi penghalang doa-doa yang dimakbulkan oleh Allah adalah dosa. Kerana dosa itu akan halang doa itu terangkat, doa itu dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itulah banyak istighfar, insya-Allah doa kita Allah makbulkan. Begitu juga rezeki yang Allah kurniakan tertahan disebabkan dosa, maka banyakkanlah kita istighfar, insya-Allah Allah permudahkan urusan, lapangkan rezeki kita dan Allah Ta'ala luaskan dia, insya-Allah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, iaitu kita janganlah berputus asa dalam hidup ini. Sebagaimana Nabi SAW
menyuruh kita sehingga kan Nabi kata kalau kamu nak doa pada Allah, doalah supaya Allah kurniakan kamu al-firdaus, yakni syurga firdaus. Ya, bagi masuk dalam syurga firdaus. Ya, maksudnya apa? Nabi tak nak kita putus asa dalam hidup. Siapa pun kita sebelum ni, ya, walaupun kita orang kata apa, bukanlah ustaz ke, bukan ustazah ke, tapi tetap, ya, kita adalah hamba-hamba Allah yang layak masuk syurga Allah Ta'ala. Sebab tu kalau kita dalam hidup ini, jangan kita putus asa. Kadang-kadang ada orang, dia mengingatkan kisah silam dia, lalu dia kata, saya putus asa lah, saya ni takkan apa, diampunkan dan sebagainya. Itu yang Allah tidak nak, tak nak pada kita. Allah tak mahu kita macam tu. Allah nak kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Dengan itu kita mohon ampun padanya, kita perbaiki kesilapan kita, kita perbetulkan, dan kita mohon ampun kepada Allah, juga kepada manusia jika kita melakukan kesilapan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita, dan Allah Ta'ala masukkan kita insya-Allah di dalam kebaikan serta jannahnya di hari akhirat insya-Allah. Dan dalam hal ini juga yang seterusnya, iaitulah Allah Subhanahu Ta'ala, kata para ulama, menyukai hamba-hambanya, ya, apabila sifat Allah Subhanahu Ta'ala yang mulia itu berbekas pada hamba-hambanya. Apa maksudnya? Iaitu kalau Allah Ta'ala itu bersifat mengampun, pemaaf, maka Allah suka kalau hamba-hambanya memiliki sifat itu. Iaitulah apabila seorang hamba ni suka memaafkan orang lain, suka mengampunkan orang lain. Ini sifat yang sangat Allah Ta'ala puji bagi hamba-hambanya. Kerana itu dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan tentang golongan yang masuk ke dalam syurga Allah. Golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan Allah beritahu apakah sifat ahli syurga. Apa sifat ahli syurga? Ya, antaranya Allah Ta'ala beritahu, mereka itu pertamanya, mereka suka berinfak, suka bersedekah, fis-sarra wad-dharra. Waktu mereka senang dan waktu mereka susah. Senang pun bersedekah, susah pun bersedekah juga dengan kemampuan dia. Jadi sebab tu hebat orang beriman ni, dia menolong orang lain tak kira keadaan. Walaupun dia susah pun dia tolong orang lain. Kan? Walaupun dia dalam keadaan payah pun tetap dia jadi orang yang berinfak. Kerana itulah sifat ahli syurga Allah. Apatah lagi kalau saat senang, lagilah dia membantu dan berinfak, membantu orang lain. Maka itu sifat ahli syurga yang pertama. Yang kedua, wal kadhimin al-ghaidh, orang yang menahan kemarahan. Bila datang sesuatu yang menyebabkan dia marah, dia tahan kemarahan ni. Maka tahan apa kemarahan ni? Maksudnya dia sabar. Tahan perkataannya dari keluar perkataan yang kotor atau perkataan yang mana menunjukkan rasa marah dia, rasa kecewa dia. Menahan disebutkan dengan perbuatan dia, dan menahan hatinya daripada berbicara hal kekecewaan atau kemarahan dengan ujian yang Allah bagi, ataupun dengan perbuatannya, dengan dia menghempas-hempas, dengan dia buat sesuatu ke, hempar pintu ke, maksudnya apa sajalah, menunjukkan tanda kemarahan dia. Maka orang yang tak buat semua ni, dia marah tapi dia tahan. Wal kadhiminal ghaiz, tapi dia tahan dengan dia istighfar, dengan kata Nabi kalau dia marah, ambillah wudu, kalau dia dalam keadaan berdiri, duduklah, kalau dalam keadaan dia tak berwuduk, wuduklah. Maka kerana al-ghadabu minasyaitan, kemarahan itu daripada syaitan, maka kalau kita ambil wuduk, maka akan mudah-mudahan hilanglah kemarahan itu. Jadi ini adalah sifat ahli syurga yang kedua. Dan sifat ahli syurga yang ketiga yang Allah beritahu, wal afina 'anil nas, orang yang suka memaafkan orang lain, orang yang tidak ada masalah memaafkan orang lain. Inilah antara sifat mulia ahli syurga Allah. Apabila al-ghafur ni Allah yang Maha Pengampun, dia juga jadi ghafur, dia juga jadi orang yang mengampun, orang yang senang memaafkan orang lain. Jadi ini juga sifat ahli syurga. Maka mudah-mudahan kita ni dihiasi oleh Allah Ta'ala dengan sifat ini, sifat ahli syurga ini, memaafkan orang lain. Sebab tu kita lihat orang Islam, Allah Ta'ala memuji hamba-hambanya jika hamba-hambanya memaafkan. Kita lihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana adanya asalnya musuh-musuh Nabi,
Musuh Nabi ketika awalnya Nabi menyampaikan Islam di Mekah. Siapa antara musuh Nabi? Antaranya adalah Umar, ya, yang akhirnya Umar masuk Islam. Sayyidina Umar telah masuk Islam. Asalnya Sayyidina Umar masa Nabi berdakwah dia akan ikut belakang. Siapa yang orang yang Nabi bercakap tu, kemudian bila Nabi dah pergi, dia pergi pada orang tu. Dan dia kata, jangan ikut Muhammad. Dia tak betul. Jadi Sayyidina Umar sendiri cerita macam mana dia dulu pun memusuhi Rasulullah SAW. Mana dia hamba-hamba yang masuk Islam, dia akan beli hamba tu, dia akan seksa pagi sampai ke malam. Ya? Dan macam-macam lagi perbuatan. Tetapi akhirnya Allah kurniakan hidayah kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya, dan subhanallah bila Sayyidina Umar masuk Islam, Nabi sangat gembira. Nabi sangat happy dan Nabi kata, wahai Umar, sebenarnya dah lama dah Rasulullah telah doa untuk Sayyidina Umar. Dan Nabi bukan hanya doa untuk dia, tapi Nabi doakan untuk seorang lagi musuh Nabi. Namanya Umar juga. Ya, tapi nama dia Amru bin Hisham. Siapa dia Amru bin Hisham ni? Iaitulah Abu Jahal. Abu Jahal ni, Pak sekalian, apa benda buruk dia tak buat kat Nabi. Nabi tengah sujud di hadapan Kaabah, dia suruh orang pergi ambil bangkai anak unta letak atas Rasulullah. Dan subhanallah Rasulullah pun letakkan bangkai unta tu ke tepi lepas solat. Kemudian mereka gelakkan Nabi. Ya, Abu Jahal juga memerangi Nabi. Abu Jahal pernah angkat batu nak empas atas kepala Nabi, tapi Allah selamatkan Rasulullah. Dengan Allah jadikan Abu Jahal ni ternampak seperti unta nak kejar dia, nak gigit dia, maka dia takut. Dia baling batu tu ke tempat lain. Ya. Dan banyak lagi kejahatan yang dibuat pada Rasulullah, bahkan kepada umat Islam. Ya, bahkan dia telah membunuh Sumayyah, seorang hamba yang telah beriman pada Allah Ta'ala ketika awal-awalnya keislaman. Maka Sumayyah ini telah pun syahid. Syahid yang pertama adalah di kalangan wanita. Maka dia telah bunuh Sumayyah. Jadi macam-macam keburukan dia buat. Tetapi Rasulullah SAW, walaupun seburuk itulah ya orang tu buat pada Nabi, Nabi tetap doa baik pada orang tu. Subhanallah. Apa yang Nabi doa? Semoga Allah bagi hidayah pada dia. Ya, kerana kalaulah dia ni masuk Islam, tentunya akan bawa kebaikan bagi Islam. Jadi akhirnya rupanya Sayyidina Umar pun tahu bahawa Nabi telah lama doakan dia, ya, walaupun dia memusuhi Nabi sebelumnya. Dan Nabi telah lama doakan untuk Abu Jahal, walaupun dia telah banyak buat buruk pada Rasulullah. Subhanallah. Jadi artinya Nabi ni seorang yang pemaaf. Nabi ni seorang yang pengampunkan. Sehingga datangnya sebelumnya Fathu Mekah seorang yang bernama Abu Sufyan. Abu Sufyan ni ketua masyarakat di Mekah. Apabila berlaku peperangan, Abu Sufyan di antara panglima perang dan orang yang menjadi mengetuai peperangan memerangi Rasulullah SAW. Ya, di perang Badar, begitu juga perang Uhud, ya, adanya di Abu Sufyan itu. Begitu juga perang Ahzab, ya, dan lain-lainnya, sampai akhirnya ketika Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, ya, Abu Sufyan telah datang dan menyatakan bahawa dia masuk Islam. Sahabat-sahabat ada yang tidak berpuas hati, menyatakan, wahai Rasulullah, sebenarnya Abu Sufyan itu mungkin dia takut, sebab itulah dia kata dia masuk Islam. Ya? Dan keesokan tu nak buka Fathu Mekah, sebab tu dia takut dia masuk Islam. Jadi Nabi kata, ya, kita tidak boleh, kamu boleh ke belah dada dia, tengok apa isi dalam dada dia, boleh tak? Tak boleh kan? Jadi sebab itu apa yang dia sebut kita terima seadanya. Dan dia telah mengatakan bahawa dia masuk Islam, maka dia kita terima sebagai saudara kita. Subhanallah. Artinya Nabi ni sangat memaafkan, sangat pemaaf, sangat pengampun. Wal'afina 'anil nas, dan orang yang suka mengampunkan, memaafkan orang lain ni adalah di antara ciri-ciri ahli syurga Allah Ta'ala. Jadi sebab itulah ya, kita kena jadi orang yang pemaaf. Kadang-kadang tu ialah nak memaafkan ni bukan senang kan. Nak memaafkan ni bukanlah sesuatu perkara yang mudah. Ya, apatah lagi perbuatan itu menjadi kesan dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam peristiwa ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha difitnah, ya, ketika itu ya ada seorang daripada saudara Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ni kan ayah pada Sayyidatina Fatimah, ya, Sayyidatina Aisyah. Ya, Sayyidatina Aisyah kan isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi telah berlaku satu peristiwa fitnah ke atas Aisyah. Ya, kerana ketika Nabi pulang dari medan peperangan, Sayyidah Aisyah telah keluar daripada tandu yang membawanya. Maka Sayyidah Aisyah telah pergi ke maknanya qada hajat. Tapi bila dia nak balik, dia kata dia tertinggal sesuatu, dia pun pulang balik dan dia lihat maknanya apa, dia telah ambil dan dia pergi balik ke tempat Rasulullah dan para sahabat, tengok-tengok semuanya telah pun pergi. Kecuali ada seorang sahaja sahabat yang masih tinggal, kerana sahabat itu dia bertugas untuk memastikan tidak ada barang-barang atau apa-apa yang tertinggal dalam perjalanan. Maka akhirnya dia yang membawa kembali Sayyidah Aisyah pulang ke Madinah. Dan pada saat itu terjadilah fitnah ke atas Sayyidah Aisyah. Dan ia menjadi satu hal yang sukar bagi Sayyidah Aisyah, begitu juga Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini, apabila dalam peristiwa itu berlaku, seorang daripada saudaranya yang selalu dia tolong, selalu dia tolong, dia bagi makanan sebab orang ni susah. Jadi dia ini telah pun beria-ria untuk menyebarkan fitnah. Beria dia cerita macam-macam sebagainya, cerita beritahu orang, pergi rumah ni beritahu, memburukkan Sayyidah Aisyah. Jadi ketika itu Abu Bakar yang tahu sangat marah. Dia marahlah. Dan dia pun telah pun menyatakan, dia kata apa, aku tak akan tolong lagi dah dia. Lepas ni dia tak bagi dah duit kat dia, tak bagi dah makanan kat dia, tak bagi dah. Sebab dia buat macam tu kan. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membersihkan nama Sayyidah Aisyah. Artinya turunnya firman Allah yang membersihkan Aisyah daripada fitnah ini. Dan Allah Ta'ala itu telah pun, mana ayat Quran itu sampai ke hari ini, membersihkan Aisyah daripada fitnah. Jadi setelah itu juga Allah Ta'ala juga turunkan ayat Quran untuk beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, untuk maknanya apa, adakah kamu sedekah tu maknanya disebabkan orang tu buat salah, kamu berhenti sedekah, sedangkan sedekah itu untuk siapa sebenarnya? Kan kerana Allah Ta'ala. Jadi akhirnya Sayyidina Abu Bakar pun kembali memberikan pertolongan, memaafkan saudaranya itu dan terus memberikan pertolongan kepada dia. Sebabkan firman Allah Ta'ala yang menyuruh seseorang itu buat memaafkan dan melakukan kebaikan disebabkan bukan kerana manusia tapi kerana Allah Ta'ala. Jadi maksudnya apa? Bagaimana akhirnya Abu Bakar Siddiq memaafkan orang yang telah memfitnah anaknya, dan hal itu sangat disukai oleh Allah. Walaupun dalam keadaan dia rasa geram kan, tapi nak buat macam mana? Allah SWT kan maknanya suka orang-orang yang memaafkan. Walaupun dia kata, saya tak nak bagi dah pertolongan. Tapi Allah Ta'ala betulkan kembali. Artinya, orang Islam ni Allah suruh kita memaafkan. Orang Islam ni Allah Ta'ala suruh kita jadi orang yang pemaaf, orang yang boleh memaafkan orang lain. Seperti mana Allah Ta'ala mengampunkan kita, begitu juga Allah suka kalau kita mengampunkan orang-orang lain. Maka kalau kita ni pada waktu pagi ni ada orang yang buat silap dengan kita maafkanlah dia. Kerana apabila kita memaafkan orang, Allah akan memaafkan kita. InsyaAllah Allah akan mengampunkan kita. Dan semoga dengan itu kita semua dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dan kita semua mendapat keampunan serta rahmat Allah, insyaAllah. Qul qawli hadha wa astaghfirullah azim wa lakum. Yang baik insyaAllah, sekiranya ada kesilapan, kekhilafan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Al-Fadhil Ustaz Muhammad Arif Zaki atas perkongsian ilmu yang mengenai Asmaul Husna, iaitu Al-Ghafur, sebagaimana Allah SWT selalu memberikan ampunannya dan kasih sayangnya agar manusia mengetahui ke mana harus kembali ketika ia mengulangi kekhilafan yang sama. Allah huwa Al-Ghafur Ar-Rahim, dialah yang maha mengampuni dosa-dosa kita. Dia juga yang paling menyayangi manusia melebihi apapun, sebanyak apapun dosa dan kekhilafan kita. Semoga selalu dikuatkan untuk bersegera memohon ampunannya. Dan mudah-mudahan
ianya memberi manfaat dan kefahaman buat kita semua melalui perkongsian ilmu ini, dan tidak lupakan ucapan terima kasih kepada penaja sebab program kita pada pagi ini, dan juga para jemaah sekalian yang sudi menyumbang bagi kesinambungan majlis ilmu Spark. Semoga Allah kurniakan kita keberkatan rezeki dan umur. Dan bagi InsyaAllah. menutupi majlis ilmu kuliah duha ini, Ustaz, dipersilakan bentuknya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ada Bismillahirrahmanirrahim. soalan boleh? Ya. Oh, boleh silakan. Soalan. Silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, saya Ania. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Saya nak tanya, adakah sifat Allah Al-Ghafur ni Ya. dia apply untuk orang yang berbuat zalim kepada orang lain, dan orang yang dia berbuat zalim tu sudah meninggal dunia. Maknanya kita dapat minta maaf kat dia, dan kita hanya dapat minta ampun dosa kita pada Allah saja kan. Dan adakah sifat Allah yang Maha Pengampun Al-Ghafur ni apply untuk kita yang dosa dengan orang yang dah meninggal ni lah, maksud saya. Ustaz faham tak soalan saya? Faham. Okey. Terima kasih Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menjawab soalan Najah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memang mengampunkan dosa-dosa kepada mana-mana hamba-Nya. Ya, secara jelasnya Allah sebut dalam Quran, apabila hamba itu memohon ampun pada Allah, berarti dia masih hidup. Ya. Maknanya kalau dia masih hidup dan orang yang dia buat dosa tu telah meninggal dunia, dia mohon ampun pada Allah. Kan dia masih hidup, dia mohon ampun, ya Allah ampunkanlah aku. Ya Allah, aku bertaubat, dan dia tak nak mengulangi lagi dosa. Dan ada syarat-syarat taubat yang kita tak bicarakan lah. Syarat-syarat taubat tu, dia insaf, dia tak akan ulang dosa dia akan berazam buat amalan soleh, dan dia tak boleh nak minta maaf pada orang yang telah pun pergi itu. Maka sudah pasti insya-Allah Allah mengampunkan dia. Allah akan mengampunkan dia insya-Allah. Cumanya apabila dia telah buat dosa pada seseorang, untuk dia maknanya apa, kalaulah orang itu terkesan hidupnya kerana silap dia. Mungkin dulu dia telah buat fitnah orang tu ke, dia telah buat zalim orang tu, dan memberi kesan pada orang tu, dan orang semua tahu, bahkan ahli keluarganya pun terkesan. Maka kalau ada waris, dia kena minta pada waris itu. Dia akan kena minta maaf pada waris. Dulu ayah kamu dulu, pakcik tu pernah buat salah pada ayah kami, saya minta pakcik minta maaf, atau gitulah. Dan semoga dengan itu juga anaknya pun memaafkan. Dan kalaulah tidak ada waris pun, tidak ada waris, tak ada siapa pun, dan dia pun tak kenal siapa waris dan sebagainya, dia pun dah cuba cari tak jumpa, maka sekadar dia mohon ampun pada Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, semoga aku benar-benar bertaubat ni. Dan insya-Allah dengan rahmat Allah, Allah ampunkan dia dosa-dosanya. Insya-Allah. Kerana keluasannya keampunan Allah ni kita tak mampu nak bayangkan. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau seorang manusia memaafkan orang lain, boleh jadi dia maafkan, tapi dia dalam hati ni masih ada masih ada simpan lagi, mungkin ada. Tapi kalau Allah Ta'ala memaafkan hamba-Nya, maka tak ada apa lagi yang tersimpan, semuanya akan terhapus. Dan sebab itulah dia kena mengharapkan rahmat Allah, berterusan memohon keampunan pada Allah. Tadi macam cerita tadilah yang dia dah bunuh 99 orang. Semua orang yang dia buat salah tu dia bunuh kan. Orang 99 orang yang telah meninggal dunia, tapi tetap Allah maafkan dia. Wallahu a'lam. Okey, nampak itu saja soalannya Ustaz. InsyaAllah. Baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Ustaz, Harap-harap kita menjawab, tutup dulu. InsyaAllah. Harap Baik. kita tutuplah ya Ustaz, majlis ini Baik. dengan tasbih kafarah dan salam. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sama-sama, kita jumpa